اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Bukan mudah mahu memikat gadis yang berulang alik mengaji di rumah Malim kecil kerana mereka sudah diingatkan supaya menjaga maruah diri. Anak-anak gadis yang belajar mengaji di rumahnya memang pegang kukuh kepada pesanan Malim kecil, iaitu guru yang membaca Al-Quran di kampung mereka. Jangan cuba melayan lelaki semasa mengaji. Nescaya Malim kecil akan menghalau balik saja ke rumah. Tetapi Usop Kubin tidak pernah berputus asa. Dia tetap menunggu di simpang jalan, menunggu anak-anak gadis untuk balik mengaji daripada rumah Malim kecil. Kadang-kadang sengaja dia bersembunyi di sebalik belukar, mengendap anak-anak gadis melintas di situ. Dia akan melompat keluar sebaik saja selepah bersama kawan-kawannya beriringan balik. Baik, nama perempuan ni namanya Selepah ke Selepah. Kita letak Selepah. Selepah, sedap sikit kan? Biarlah anak-anak gadis mencaci cerca sampai tidak bersisa. Namun Usop Kubin tidak peduli. Dia akan menunggu juga Selepah balik mengaji setiap petang. Dapat mengekori Selepah hingga ke tepi pagar rumahnya tu pun sudah mencukupi kepada Usop Kubin. Memang budak-budak lelaki yang sama mengaji dengan Selepah di rumah Malim kecil tahu kelibat Usop Kubin yang mengendap setiap petang. Sengaja mereka mengejek setiap kali Usop Kubin melompat keluar dari sebalik belukar. Tetapi Usop Kubin tidak marah apa-apa tatkala diejek kawan-kawan Selepah semasa balik dari mengaji dari rumah Malim kecil itu. Kau dah gila bayang. Siapa lagi kalau bukan Usop Kubin? Budak-budak lelaki akan mengejek dengan ketawa yang mengilat. Bukan gila bayang, tapi mabuk kepayang. Budak-budak perempuan pula meningkah biar Usop Kubin tersinggung hati. Tetapi Usop Kubin tidak tersinggung apa-apa diejek oleh budak-budak berkenaan. Dia tetap tersengih-sengih apabila Selepah mendengus tatkala ditegur. Tahu sangatlah Usop Kubin memang Selepah tidak mahu dipikat kalau setakat mahu menunjuk dengan setakat mahu memujuk dengan lemah lembut. Masakan pula, Selepah mudah terpikat dengan dirinya yang bertubuh kurus dengan muka bukub akibat jerawat yang tumbuh meliar. Usop Kubin dia sedar yang dia tidak segagah mana kalau dibandingkan dengan budak-budak lelaki lain yang sama-sama mengaji di rumah Malim kecil. Namun jauh di lipatan hatinya, dia tetap berharap Selepah akan jatuh hati kepadanya. Kalau tidak boleh dipujuk dengan ramah mesra, dia akan cuba hayun limau tatkala malam bulan tengah mengambang penuh. Sia-sialah dia belajar amalan alang tobek yang menghayun limau kalau tidak dapat tundukkan Selepah. Tetapi alang tobek tidak benarkan digunakan amalan hayun limau itu kepada perempuan yang tidak bersalah. Lainlah kalau perempuan itu meludahkan mukanya atau mempersendakan dirinya. Beberapa kali perempuan itu meludahkan mukanya atau persendakan dirinya. Terulang balik ayat dia. Beberapa kali dia mengekori Selepah, tidak pernah pula gadis itu meludah muka. Selepah sekadar mencemik muka sahaja terus melarikan diri. Sebab itulah Usop Kubin mencuba juga mengendap di sebalik belukar biar Selepah terkejut. Tentu Selepah akan mencaci cerca sepuas hati. Ketika inilah Usop Kubin dapat merasakan amalan alang tobek itu boleh digunakan. Tetapi alang tobek bukan setakat menghayun limau sahaja boleh memikat perempuan yang berkenaan pada hatinya. Kalau bertukang rumah pun memadai dia ketuk paku ke tiang. Nescaya perempuan itu akan datang ke situ. Bila balik ke rumah, bila-bila perempuan itu ikut sama dengan tidak pedulikan apapun orang keliling tuduh. Memang alang tobek, dia tahu sangat kelemahan perempuan hingga mudah dia memikat. Seisi kampung dapat mengagak, tentu dia menggunakan amalan ilmu pengasih. Berkali-kali jugalah abangnya iaitu Malim kecil mengingatkan dia supaya tidak mengamalkan ilmu demikian yang boleh menimbulkan perbalahan.
Tetapi Alang Tobek tidak peduli sangat larangan abangnya kerana masing-masing mempunyai haluan yang tersendiri. Selepah. Oh Selepah, kamu benci pada aku ya? Sengaja Usop Kubin mengusiknya tatkala terserempak di selekoh jalan. Tidak sepatah pun Selepah menyahut. Dia terus berjalan tunduk bersama dengan kawan-kawannya iaitu Ensum dan Tisa. Jauh di lubuk hati Usop Kubin, dia hanya mengharapkan Selepah sahaja, bukanlah Ensum ataupun Tisa yang sama jalan seiring. Manalah boleh dibandingkan Ensum dengan Tisa dengan gadis cantik seperti Selepah. Rambut Selepah terurai panjang memang memikat hati Usop Kubin. Lelap mata pun dia tetap kenangkan Selepah. Seolah-olah gadis itu ada di sisinya. Biarlah budak-budak lain menuduh dia gila bayang terhadap Selepah. Memang Usop Kubin tidak peduli. Apa salahnya dia menyimpan perasaan asyik kepada Selepah selagi tidak terniat pun di hatinya mahu melakukan perbuatan yang terkutuk. Apabila kenang kejadian yang menimpa Tapa Limbat yang sama mengamalkan ilmu pengasih dengan Alang Tobek, memang kecut juga perutnya. Alang Tobek sendiri beritahu dia fasal Tapa Limbat yang salah gunakan amalan memikat gadis itu sampai menerima padah. Sebelum diturunkan amalan tersebut, memang Tapa Limbat sudah berjanji tidak akan melanggar pantang larang. Dia tidak akan menghayun limau sekiranya gadis itu tidak menyakiti hatinya. Tetapi Tapa Limbat tidak pedulikan pantang larang Alang Tobek. Setelah hatinya terpaut pada Jemibah. Asalnya sahaja Jemibah melintas waktu balik dari membasuh kain di telaga. Dia akan menghambat gadis tersebut. Puaslah dia mengusik biar Jemibah melenting marah. Namun gadis itu sekadar menunduk saja tidak pedulikan apa-apa. Sebab itu Tapa Limbat menunggu hingga malam bulan mengambang penuh mencari busuk tengah belukar. Di situ dia menghayun limau dengan lidi dicancang 7. Biarlah cahaya bulan menyilau sampai lidi bercancang 7 bayangannya menyinggahi limau yang dihayun perlahan. Harapannya mahu melihat Jemibah datang melutut mendapatkannya. Dia tidak juga kunjung tiba. Kecewa benar dia dengan amalan yang ditunjukkan oleh Alang Tobek, seolah-olah tidak memberi kesan langsung. Tetapi dia tidak berputus asa setelah amalan menghayun limau itu tidak dapat tundukkan Jemibah. 3 malam dia menghayun limau seperti petua yang ditunjukkan oleh Alang Tobek itu. Tiba-tiba sahaja dia terkejut apabila lembaga hitam pendek tercegat di belakangnya. Terpegun jugalah Tapa Limbat sewaktu melihat lembaga hitam pendek itu tertegak di hadapannya dengan mata yang bersinar merah. Dia menjadi gemetar kerana tidak diberitahu oleh Alang Tobek mengenai lembaga hitam pendek yang akan menjelma. Alang Tobek sekadar memberitahu, menghayun limau itu sekadar menyeru semangat gadis yang mahu dipikatnya sahaja. Aku tak panggil awak ke sini. Tutur Tapa Limbat tidak dapat menahan merasa takut yang mencengkam perasaannya. Tersengih-sengih lembaga pendek. Dia memberi isyarat supaya Tapa Limbat menanam limau yang berbungkus kain putih diikat benang 7 warna itu di kaki busut. Dalam ketakutan itu, terpaksa jugalah Tapa Limbat mematuhi perintah lembaga hitam bertubuh pendek itu. Cepat-cepat dia tanamkan limau berkenaan di kaki busut. Kemudian lembaga hitam pendek itu menarik tangan Tapa Limbat ke pondok usang menunggu durian di hujung dusun. Dengan tidak bercakap apa-apa, lembaga pendek itu menyuruh Tapa Limbat menunggu sahaja di situ. Terpaksa jugalah Tapa Limbat mematuhinya kerana bimbang akan dirinya yang akan ditimpa bala pula sekiranya cuba membantah. Dalam masa beberapa minit sahaja, Tapa Limbat menunggu. Dia terkejut apabila lembaga hitam bertubuh pendek itu datang semula ke situ bersama dengan Jemibah. Macam tidak percaya Tapa Limbat tatkala melihat Jemibah marah mendapatkannya bagaikan tengah nyenyak tidur. Lantas saja Jemibah berbaring di situ dengan tidak hiraukan Tapa Limbat menunggu di pondok durian berkenaan. Sampai santap subuh, lembaga hitam bertubuh pendek datang semula ke situ lantas memimpin tangan Jemibah balik semula ke rumah. Gembira benar Tapa Limbat apabila dibantu lembaga hitam itu menjelma dan membawa Jemibah ke situ. Berturut-turut malam lembaga hitam itu akan menjelma di hadapan Tapa Limbat, mengajaknya ke pondok durian di tengah dusun dengan Jemibah yang sudah menunggu di situ. Apabila malam bulan mengambang penuh berakhir,
lembaga pendek itu tidak menjelma lagi. Tetapi dia memberi isyarat akan menjelma semula asal saja tapal limbat menghayun limau di tepi busut. Bila-bila saja tapal limbat akan lakukan, sekiranya lembaga hitam bertubuh pendek itu akan mengheret Jemibah menemuinya. Belum pun sampai waktu bulan mengambang penuh, tapal limbat mendengar Jemibah terkejang sakit sejak berminggu-minggu. Hairan juga dia, bagaimana Jemibah terkejang sakit boleh datang temankan dia di pondok durian. Tetapi setiap kali mahu meneguk air atau menjamah nasi, Jemibah mendesak tapal limbat sahaja yang duduk di sisinya. Terpaksa jugalah ayahnya si Ben benarkan tapal limbat membantu anaknya minum atau menjamah nasi. Kalau tidak disudutkan oleh tapal limbat, memang gadis itu tidak akan menjamah walau seulas pun nasi di pinggan. Dia juga tidak akan meneguk air di cawan kalau bukan tapal limbat yang sua ke mulutnya. Mau saja si Ben cekak leher tapal limbat kerana menyebabkan anaknya terkejang sakit. Tetapi bimbang juga akan menambah penat dan tenat penyakit Jemibah. Sebab berjanji di hadapan Malim Kecil akan menikahkan sahaja Jemibah dengan tapal limbat sebaik sahaja anak gadisnya itu sembuh. Seisi kampung tetap menuduh amalan alang tobek yang diturunkan kepada tapal limbat itulah yang menyebabkan kejadian itu berlaku. Tetapi alang tobek mengaku di hadapan abangnya yang dia tidak pernah turunkan amalan demikian kepada tapal limbat. Memang Malim Kecil juga percaya amalan alang tobek tidak pernah menyebabkan gadis yang dipikat terkejang sakit. Asal sahaja dia menyeru semangat, sudah tentu gadis berkenaan akan mencarinya. Alang tobek akan menikahi gadis berkenaan sekiranya keluarga gadis itu bersetuju. Tapal limbat juga mengakui di hadapan alang tobek yang dia tidak tahu apa-apa mengenai penyakit yang dideritai oleh Jemibah. Dalam keadaan yang terdesak, terpaksa juga dia memberitahu orang kampung kejadian yang dialami terserempak lembaga hitam bertubuh pendek itu. Kalau si Ben mahu pancung kepalanya pun, tapal limbat tidak akan membantah disebabkan dia tidak berniat mahu menganiaya Jemibah. Aku mau dia jadi isteri aku. Bukan aku nak aniaya dia macam ni lah. Gerutu tapal limbat menahan kesal di hatinya apabila diminta supaya mengubati Jemibah sampai sembuh semula. Habis. Kalau tak boleh diubati, nak buat macam mana? Bentak si Ben geram benar apabila kenangkan perbuatan tapal limbat yang sanggup menghayun limau tengah malam semata-mata mahu tundukkan Jemibah. Kita minta Malim Kecil baca Yasin ajalah. Segera alang tobek mendesak setelah keadaan Jemibah bertambah tenang. Ketika ini Jemibah sekadar boleh gerakkan kepala sahaja disebabkan badannya sudah kaku. Dia tidak akan membuka mulutnya kalau disuduhkan air yang sudah didoakan oleh Malim Kecil kalau bukan tapal limbat yang lakukan. Disebabkan tapal limbat sudah mengakui kesalahan dirinya, terpaksa jugalah memenuhi tuntutan Jemibah. Sekiranya tapal limbat duduk di sisinya, tubuh Jemibah yang kaku akan segera lembut seperti biasa. Dia boleh gerakkan kaki atau tangannya. Kalau didudukkan, biar mudah suduhkan bubur ke mulutnya pun si Jemibah boleh lakukan. Itu pun sekiranya tapal limbat membantu. Apabila tapal limbat tidak ada di sisinya, nescaya seluruh tubuhnya kaku laksana batang yang tergolek. Bukan si Ben saja yang heran dengan kejadian yang menimpa anaknya. Alang tobek juga tenggelam buja. Belum pernah lembaga hitam bertubuh pendek itu menjelma setiap kali dia menghayun limau. Dia juga tidak akan menghayun limau di tepi busut menunggu cahaya bulan mengambang penuh yang memancar. Kalau dia menghayun limau, cukuplah di tengah rumah saja selepas bangun sembahyang sunat tengah malam. Tatkala mengayun limau dibungkus kain putih diikat benang 7 warna, alang tobek akan membacakan 7 kali. Di sini ada ayat dia. Baik, saya skip. Dia tidak akan menghayun limau mengikut petua seperti yang diajarkan oleh Batin Sintok. Sekalipun memang alang tobek tahu sangat mengenai amalan tersebut. Kalau diamalkan petua, Batin Sintok pun dia percaya tidak akan menjelma lembaga hitam bertubuh pendek itu. Belum pernah pun dia terserempak dengan gangguan demikian hinggakan lembaga hitam bertubuh pendek boleh menjelma. Kalau sudah menjelma lembaga berkenaan, sudah tentu gangguan syaitan merasuk ke dalam diri. Dia percaya tapal limbat diperdayakan oleh syaitan sebaik saja jelmaan lembaga hitam bertubuh pendek itu datang membantu. Batin Sintok juga mengamalkan menghayun limau, tetapi bukanlah di tepi busut menunggu bulan mengambang penuh.
Tentu, Tapalimbat sengaja mahu mencuba sendiri mengayun limau di tepi busut tengah belukar. Dia tidak mengikut apapun petua yang diperturunkan daripada Alang Tobek. Setelah diturunkan jampi serapah, sengaja dia mengamalkan petua mengikut mimpi yang dialaminya berturut-turut lama. Memang Tapalimbat mengaku yang dia bermimpi berturut-turut malam didatangi lelaki berjubah kuning. Kalau dia mahu Jemibah datang melutut, amalkan sahaja mengayun limau itu di tepi busut tengah belukar. Lelaki berjubah kuning itu desak dia mengamalkan jampi serapah yang diturunkan oleh batin Sintok. Dia boleh hayun limau seperti yang diajarkan oleh Alang Tobek. Sebab itu Tapalimbat percaya amalannya lebih mujarab apabila petua batin Sintok dengan petua Alang Tobek diamalkan secara serentak. Dia tak peduli pun perasaan Alang Tobek supaya mengamalkan petua itu ikut seperti yang diturunkan oleh guru. Siapa pun yang belajar petua mesti akan ikut guru, bukan boleh ikut amalan mimpi. Manalah tahu kalau mimpi yang mengganggu sewaktu nyenyak tidur itu disebabkan syaitan yang merasuk. Semasa mengayunkan limau di tepi busut, Tapalimbat merasa bulu romanya meremang tatkala membacakan. Di sini pun saya skip ayat jampi mantranya. Sampai 7 kali Tapalimbat ulangi membaca dengan memerhati bayang lidi tercancang itu ditempuh hayunan limau. Aku ikut petua seperti yang diajar orang berjubah kuning dalam mimpi tu, ujar Tapalimbat kesal sangat dengan kejadian yang menimpa dirinya. Sepanjang malam dia terpaksa bercekam mata menunggu Jemibah supaya tubuh gadis itu tidak kaku macam batang tergolek. Beramal ni mesti bergurulah Tapa. Alang Tobek marah sangat dengan keputusan Tapalimbat yang beramal ikut petua melalui mimpi. Berturut-turut malam tu aku mimpi jumpa lelaki berjubah kuning tu, jelas Tapalimbat setelah seisi kampung mempersalahkan dia hingga Jemibah terkejang sakit. Syaitan ni nak perdayakan manusia macam-macam cara. Malim kecil mencemikkan muka disebabkan Tapalimbat lebih percayakan amalan melalui mimpi. Beberapa hari sahaja, Tapalimbat terpaksa membantu uruskan Jemibah yang terkejang sakit. Gadis itu meninggal dunia juga. Kalau tak disebabkan Malim kecil memujuk, nescaya si Ben akan hentak kepala Tapalimbat dengan tongkat semambu. Dia menuduh Tapalimbat yang menjadi punca anak gadisnya menanggung penderitaan hingga terkejang sakit. Tetapi Malim kecil tetap yakinkan dia, Tapalimbat sekadar melakukan sahaja ketentuan yang ditetapkan oleh Allah jua. Malim kecil juga ingatkan dia betapa Tapalimbat juga sudah menebus kesalahannya dengan bercekang mata setiap malam membantu menjaga Jemibah. Mereka semua tahu sekiranya Tapalimbat tidak duduk di sisi Jemibah, nescaya tubuhnya akan kaku tidak boleh digerakkan. Kalaulah Tapalimbat tidak mahu menjengah, tentu si Ben juga tidak boleh membuat apa-apa. Sepatutnya si Ben sudah cukup bersyukur apabila Tapalimbat sanggup membantu setelah menyedari kesalahan yang dilakukannya. Sebab itu, Malim kecil tidak mahu si Ben terus berdendam dengan Jemibah. Sebab itulah Malim kecil tidak mahu si Ben terus berdendam setelah Jemibah menutup matanya rapat-rapat. Semasa mayat Jemibah mahu diangkat untuk dimandikan, siapa pun tak mampu mengangkat disebabkan terlalu berat. Beberapa orang mencubanya tetapi masing-masing mengaku tidak berupaya mengangkat mayat Jemibah. Sampaikan si Ben sendiri terkial-kial membantu, namun mayat itu langsung tidak bergerak. Setelah disuruh Tapalimbat mengangkat mayat itu oleh Malim kecil, barulah mayat Jemibah dapat dimandikan, siap dikafan, disembayangkan dan dimasuk ke dalam usungan mereka. Mereka juga bukan dimasuk usungan mereka, usungan dimasukkan ke dalam usungan. Tak ada koma ni. Mereka terkial-kial juga mahu mengusung, tetapi tidak seorang pun sanggup. Usungan mayat Jemibah terlalu berat, seolah-olah pokok besar 5-6 pemeluk. Lantas saja Malim kecil meminta Tapalimbat ikut sama mengusung mayat berkenaan ke kubur. Sebaik saja Tapalimbat sama-sama mengusung mayat, barulah usungan itu dapat dibawa ke kubur. Terasa usungan itu tidaklah berat sangat hingga kan tidak boleh dipikul. Asal saja Tapalimbat bergilir mengusung, mereka semua akan terkial-kial disebabkan usungan tiba-tiba menjadi terlalu berat. Itu tandanya dia mahu kamu usung sampai ke kubur tu, Tapa. Malim kecil mengingatkan Tapalimbat supaya bersabar dengan musibah yang menimpa dirinya itu. Tapalimbat sekadar mengangguk lemah. Dia terpaksa menerima tanggungjawab demikian setelah merasa bersalah terhadap Jemibah. Kalaulah dia tidak memuja busut untuk tundukkan Jemibah, belum tentu lagi musibah demikian berlaku.
tetapi tidak dapat mengawal perasaan disebabkan terlalu mengharapkan Jemibah menjadi isterinya. Semasa semasa mayat diturunkan ke dalam liang lahat, Tapal Limbat terpaksa sama-sama memangku kepala mayat. Kalau dia tidak ikut sama turun ke dalam lubang kubur, siapa pun tidak dapat mengangkat mayat berkenaan. Memang Tapal Limbat sanggup bersusah payah membantu disebabkan dia mengakui kesalahannya. Biarlah dia menanggung segala aib setelah cuba gunakan amalan ilmu pengasih untuk tundukkan Jemibah. Ketika Si Ben adakan kenduri tahlil sebelah malamnya, jiran-jirannya datang keberah-berahan takut apabila mendengar suara tangisan Jemibah sayup-sayup bersama dengan angin malam memuput pokok-pokok kayu, meremang bulu tengkuk masing-masing hingga kan tercengang dengan suara sayup-sayup merintih memanggil Tapal Limbat. Memang Tapal Limbat sendiri terketar-ketar sebaik saja namanya dipanggil sayup-sayup dalam kegelapan malam. Jelas sangat suara Jemibah yang memanggilnya. Jemibah! Jemibah menuduhnya tidak setia kerana membiarkan dia pergi bersendirian. Alangkah baiknya kalau Tapal Limbat ikut sama ke mana sahaja dia membawa haluan. Tapa, kenapa tinggalkan aku? Tenggelam timbul suara Jemibah bergetar di pucuk-pucuk kayu yang dipuput angin malam. Sejuknya aku ni Tapa, marilah temankan aku di sini. Rintihnya menyebabkan Tapal Limbat pucat sepucat-pucatnya. Tolonglah bantu Tapa tu, Pak Malim. Beberapa orang jiran merayu kepada Malim kecil supaya dapat membantu. Tapa, kena kuatkan semangat. Bisik Malim kecil memerhati ke arah pucuk-pucuk kayu yang berbalam di luar. Jemibah ke yang memanggil tu, Pak Malim? Si Ben juga heran apabila mendengar suara anaknya memanggil-manggil Tapal Limbat. Tak tahulah aku, kerana tu urusan Allah. Terharu sangatlah hati Malim kecil kenangkan kejadian yang mendebarkan itu. Sehingga habis mereka bertahlil, suara Jemibah memanggil-manggil Tapal Limbat masih lagi kedengaran sayup-sayup. Santak dini hari, barulah suara Jemibah hilang setelah tiupan angin tidak lagi memuput. Tetapi mereka bimbang juga kejadian itu akan berulang lagi pada malam yang berikutnya. Sebab itu, Malim kecil meminta Tapal Limbat sendiri yang siramkan air asin di atas kubur sebaik saja senja menjelang. Tetapi, pagi-pagi lagi Uda Kimah, iaitu emak Tapal Limbat menyerbu ke rumah Si Ben memberitahu anaknya meracau-racau tidak menentu. Sebaik saja balik dari kenduri tahlil di rumah Si Ben, dia menyedari Tapal Limbat ketawa seorang diri di hujung serambi. Sekali-sekala Tapal Limbat bercakap merepek tidak tentu biji butir. Memang Uda Kimah macam juga apabila Tapal Limbat memuji-muji Jemibah. Dia sanggup turuti apa sahaja kemahuan Jemibah sampai bila-bila pun. Sebab itu tidak bertangguh, pagi-pagi lagi Uda Kimah menyerbu ke rumah Si Ben. Manalah tahu, Si Ben berdendam pula hingga menyebabkan anaknya meracau tidak menentu. Setelah diberitahu kepada Malim kecil, dia cuba doakan Tapal Limbat dengan mandikan air asin di kubur Jemibah. Tetapi keadaan Tapal Limbat bertambah pasang, tidak dapat diubati lagi. Dia akan merayau-rayau di dalam kampung dengan tersengih-sengih. Kadang-kadang dia menangis tersenggup-senggup mendongak ke pucuk-pucuk kayu memanggil Jemibah. Dia akan berlari melambai-lambai tangan bagaikan Jemibah menunggu di pucuk kayu berkenaan. Bertahun-tahun jugalah Tapal Limbat mengidap hilang ingatan dengan meracau memanggil Jemibah. Barulah dia terkejang sakit hingga membawa maut. Memang Usop Kubin sendiri tahu mengenai kejadian yang menimpa Tapal Limbat tu. Sekalipun ketika itu dia baru berumur 10 tahun. Apabila Alang Tobek ingatkan dia mengenai kejadian yang menimpa Tapal Limbat itu, lantas saja Usop Kubin tidak sanggup menghayal limau, semata-mata mahu tundukkan selepah. Tetapi dia tidak akan mengalah untuk memikat selepah selagi gadis itu masih belum sesiapa pun masuk meminang. Hinggalah selepas musim menuai, perasaan Usop Kubin bagaikan ditusuk sembilu sebaik saja diberitahu selepah sudah dipinang orang. Marah benar Usop Kubin kerana pemuda yang meminang selepah itu bukan dari kampung berkenaan. Manalah dia dapat menahan sabar apabila ibu bapa selepah lebih utamakan pemuda dari kampung lain dengan mengenepikan pemuda di kampungnya sendiri. Alamak, si Uda ni apa, Usop Kubin ni. Dia ingat ni apa ni, jual sayur apa. Nak penting kampung. Jodoh pertemuan, ajal maut ditentukan oleh Allah lah Usop. Ujar Alang Tobek apabila Usop Kubin meluahkan rasa kecewanya setelah selepah bertunang. Kenapalah Pak Sudi terima pinangan orang kampung lain?
Gerutunya masih lagi tak puas hati dengan keputusan Pak Sudi iaitu ayah Selepah menerima pinangan Mak Toha dari kampung seberang. Sebab orang kampung ni tak masuk meminang. Kawannya Mak Akir yang sama mengendap ingatkan Usop Kubin supaya tidak berangan-angan saja sepanjang masa. Pak Sudi tu memilih-milih sangatlah. Usop Kubin mencebik bibir disebabkan terlalu kecewa. Kalau tidak kenangkan Alang Tobek, ingatkan kejadian yang menimpa Tapelimbat. Memang dia sanggut ayun halimau tatkala tengah malam diselubungi sepi. Biarlah lembaga hitam bertubuh pendek itu menjelma di depannya. Asal saja Selepah dipapah datang menemui dia. Kalau Selepah terkejang sakit macam jemibah, dia tak peduli apa-apa dah. Tak perlu lagi dia bersusah payah macam Tapelimbat membuang masa membantu keluarga Selepah. Dia perlu ajar Pak Sudi supaya tak perkecilkan dirinya yang bertubuh kurus dengan muka bukop yang dipenuhi jerawat. Perkara bertubuh kurus tak penting sangat asal saja dia mampu menanggung Selepah. Kalau setakat kebun kelapa atau tanah kebun, bila-bila saja Usop Kubin boleh tunjukkan pada Pak Sudi sekalipun semuanya milik ayah dan emaknya. Lambat laun sudah tentulah kebun kelapa dan tanah kebun yang lain tu dia akan warisinya. Masakan pula anak tunggal seperti dia, harta pusaka boleh terlepas ke tangan orang lain. Tentu Selepah tidak sia-sia berkahwin dengan dia disebabkan harta ayah dan emaknya memang menjadi waris Usop Kubin juga. Siapa lagi yang kaya di kampung kalau bukan ayahnya, Haji Biduk? Sekarang ni kan, Usop, kenapa kau sendiri tak masuk Minang? Alang Tobek menepuk bahu Usop Kubin yang terkebil-kebil mata tercangkung di pelantar rumahnya. Usop ni sebenarnya dia takutkan perempuan. Lantas saja Mak Akid mengejek kawannya itu. Memang dia tahu Usop Kubin ni menaruh hati pada Selepah, tetapi dia tak berani nak luahkan perasaan di depan gadis berkenaan. Sebab itu, sengaja dia meminta Along Tobek untuk turunkan ilmu memikat biarlah Selepah itu sendiri datang menemuinya. Pakai amalan pun, kamu ni mesti berani kalau berdepan dengan mereka. Jelas Alang Tobek mengenai petua amalan pengasih itu bukan setakat dibacakan sahaja jampi serapahnya. Usop Kubin mesti berani menegur untuk menegur siapa, bukan setakat mengikuri saja dari belakang dengan harapan Selepah membuka mulut terlebih dahulu. Disebabkan kecewa, Selepah dipinang Mak Toha dari kampung seberang. Usop Kubin tiba-tiba saja meninggalkan kampung halaman. Dia seolah-olah tidak mahu melihat Selepah naik pelamin di hadapannya. Apabila diberitahu mengenai Usop Kubin memendam perasaan tak ada dirinya, terkekeh-kekeh Selepah ketawa. Tak disangkanya lah Usop Kubin sekadar bertepuk sebelah tangan saja. Kalau Usop Kubin masuk Minang pun, memang Selepah tak rela menerimanya. Sekalipun seisi kampung tahu yang Usop Kubin ni memang dari keluarga orang kaya di kampung mereka. Tetapi Selepah bukan mengejar harta peninggalan keluarga Usop Kubin. Memang dia tersinggung benar apabila Usop Kubin sering kali mengendap di dalam belukar asal saja dia balik mengaji dari rumah malim kecil. Dia tahu Usop Kubin tak mengganggu apa-apa kalau menunggu di sebalik belukar dengan Mak Akir. Tetapi perbuatan Usop Kubin tu memalukan diri dia. Kenapa Usop Kubin mengajak kawannya Mak Akir bersembunyi di sebalik belukar, kemudian akan mengikurinya sebaik saja melintas di selekoh jalan? Apa salahnya Usop Kubin berterus terang menegur dengan tak payah bersembunyi di sebalik belukar? Kan betul tak? Tak gentleman. Usop Kubin sekadar harapkan Mak Akir terus mengusik Selepah biar gadis itu merungut marah. Mak Akir akan usik dengan memadankan Usop Kubin dengan Selepah, sedangkan Usop Kubin tak bercakap sepatah pun. Sebab itu Selepah tak melayani sangat mereka berdua yang sengaja mahu menyakiti hatinya. Orang gila bayang, macam tu lah. Selepah mengejek apabila kawan-kawannya memberitahu mengenai Usop Kubin meninggalkan kampung halaman. Nanti dia kenakan kamu ubat guna-guna. Macam mana? Kawannya melirah sengaja menakut-nakutkan dia. Kalau aku kena ubat guna-guna Usop Kubin, aku ikutlah dia. Selepah mengusik kawan-kawannya hingga ketawa mereka berderai. Mereka juga tahu mengenai kejadian yang menimpa Tapelimbat yang berlaku beberapa tahun sahaja sebelum itu. Masakan pula mereka tak tahu pasal ubat guna-guna yang membawa padah kepada Tapelimbat dan Jemibah. Memang Selepah juga bimbang kalau ubat guna-guna jadi permainan lelaki apabila kecewa tidak dapat memikat gadis yang mereka idamkan. Menjelang hari perkahwinan Selepah dengan Mak Toha, seisi kampung gempar setelah diberitahu Selepah hilang dari rumah. Siapa pun tak melihat ke mana perginya gadis itu yang bertunang dan membawa haluan.
Kalau mau dituduh usuk kubin yang melarikan selepak, masakan mudah sangatlah gadis tu nak mengikutnya sebab hatinya tak terpikat langsung pada pemuda berkenaan. Memang kecewa Pak Sudi disebabkan persiapan sudah dibuat. Tiba-tiba saja selepas hilangkan diri. Dia tak percaya anaknya itu lari mengikut usuk kubin disebabkan siapa pun tak nampak kelibat pemuda berkenaan balik ke kampung. Tetapi Mak Toha tetap menuduh tunangnya lari mengikut usuk kubin setelah digunakan ilmu pengasih. Puaslah dipujuk oleh Malim kecil supaya tidak menuduh usuk kubin. Namun Mak Toha berkeras akan mencari pemuda itu. Dia akan tunjukkan pada usuk kubin balasan sesiapa yang berani melarikan tunangnya. Kalau Pak Sudi tidak boleh membantah supaya menerima pindangannya, apa sangatlah dengan usuk kubin yang kalau mahu tunjuk keras kepala. Usuk kubin mesti dicari ke mana sahaja. Dia akan heret usuk kubin balik bersama dengan selepah. Biar seisi kampung tahu yang Mak Toha jangan cuba dipermainkan. Dia tak peduli siapa pun, tetap akan dicekak leher sekiranya membantah keputusan dia. Sebab itu, Mak Toha tak mahu dengar apa-apa pun nasihat Malim kecil, iaitu guru agama yang disegani di kampung berkenaan. Kalau usuk kubin yang Kalau usuk kubin yang larikan selepah, bila-bila dia akan balik? Lantas Alang Tobeng ingatkan Mak Toha supaya tidak tunjuk jago lah kot kan di kampung halamannya. Kalau dengan maling kecil memang Mak Toha boleh tunjuk keras kepala, tetapi jangan cuba di hadapan Alang Tobek. Aku tahu usuk kubin ni gilakan selepah, sahut Mak Toha berkeras menuduh usuk kubin setelah dia diberitahu kenapa pemuda itu menghilangkan diri dari kampung halaman. Dia tu memang gilakan selepah, bukannya gilakan tunang orang. Beza tu, tegas Alang Tobek mempertahankan anak muda yang menjadi muridnya itu. Kenapa? Kenapa yang Alang Tobek pertahankan sangat usuk kubin ni? Marah benar Mak Toha apabila Alang Tobek tidak benarkan dia mencari usuk kubin. Aku pertahankan dia kerana dia tak bersalah, jelas Alang Tobek mencemik muka kerana meluat sangat dengan sikap Mak Toha. Mentang-mentang dia tangkas memencak silat. Dengan siapa sahaja Mak Toha berani tunjuk jantan. Sampaikan Pak Sudi sendiri tak berani nak angkat muka apabila dia menjerkah. Mana Alang Tobek tahu yang dia salah atau tidak? Mana tahu? Mak Toha mengejek lantas memberi isyarat supaya Alang Tobek jangan cuba masuk campur. Kalau aku panggil, tak sampai petang ni, usuk kubin boleh balik ke sini, tutur Alang Tobek ingatkan Mak Toha sekiranya mahu berkeras. Seisi kampung tahu yang Alang Tobek boleh seru sesiapa sahaja yang melarikan diri dari rumah untuk balik semula menemui keluarga. Sekiranya Pak Sudi mahu tentukan ke mana selepah, memang Alang Tobek boleh mencuba. Tetapi Pak Sudi tak pernah meminta dijampi serapakan. Biarlah selepah tu balik segera ke pangkuan keluarga. Pak Sudi sekadar mematuhi apa saja keputusan Mak Toha, sekalipun terpaksa radak perut usuk kubin dengan kerambit. Kalau tak kenang Alang Tobek, memang Pak Sudi sendiri sanggup ikut Mak Toha mencari di mana usuk kubin bersembunyi. Tetapi dia tahu Alang Tobek tak mudah mengalah. Kalau dia boleh menyeru perempuan yang berkenan di hatinya melutut naik ke rumah, apa sangatlah dengan usuk kubin yang merajuk hati. Bila-bila saja usuk kubin akan balik semula ke rumahnya. Sekiranya keluarga usuk kubin berharap untuk dia membantu. Bukan takat selepah saja yang hilang dari rumah menjelang hari perkahwinan. Sudah beberapa kali juga gadis di kampungnya lakukan demikian. Apabila dia tidak rela dikahwinkan, nescaya tak sempat menunggu hari perkahwinan. Lantas saja anak gadis itu lari meninggalkan keluarga untuk mencari tempat berlindung. Tidak bertangguh pula, keluarganya serbu ke rumah Alang Tobek. Sebaik saja Alang Tobek bakar kemenyan yang dilumak minyak wangi. Lantas akan dibacakan doa 3 kali. Saya skip doanya ya. Belum pun matahari terbenam, nescaya gadis yang larikan diri tadi akan balik semula ke rumah. Menangis-nangis gadis berkenaan di pangkuan emaknya kerana kesal sangat tinggalkan kampung halaman. Tetapi Alang Tobek sudah ingatkan pantang larangnya supaya tidak boleh memarahi apa-apa. Sebaik saja anak gadis mereka jejakkan kaki balik ke rumah. Lainlah kalau dilarikan bunyian. Memang Alang Tobek tidak berani menyanggupi. Biarlah serahkan pada abangnya Malim kecil sahajalah yang buat sembahyang hajat. Biar bunyian tu tak dapat bertahan. Tapi kalau selepah sengaja larikan diri dari rumah, bila-bila masa saja Alang Tobek sanggup membantu.
Kami minta Alang Tobek bantu supaya Selepah balik. Lantas Pak Sudi merayu setelah Alang Tobek marah sangat apabila Usop Kubin dituduh larikan Selepah. Tetapi Alang Tobek juga kecewa disebabkan Selepah tidak juga balik ke rumah setelah dicubanya. Dalam masa yang sama, Usop Kubin apabila hatinya tiba-tiba saja ingin sangat mahu menemui emak dan ayahnya. Segera dia buang jauh-jauh perasaan kecewa pada Selepah itu dari lubuk hatinya. Sebaik saja balik ke kampung halaman, Usop Kubin terkejut apabila diberitahu Selepah melarikan diri dari rumah. Mak Toha sendiri serba salah apabila Usop Kubin balik ke kampung tidak bersama dengan Selepah. Masakan Usop Kubin yang larikan Selepah, sekiranya anak muda itu terjonggol dengan tidak tahu apa-apa pun yang berlaku ke atas gadis berkenaan. Kemana lagi kita nak cari Selepah ni? Gerutu Pak Sudi menahan kesedihan dengan kehilangan anak gadisnya. Siapa lagi mau dituduh kalau Usop Kubin sendiri lebih kecewa kalau dibandingkan dengan Mak Toha. Setidak-tidaknya Usop Kubin ikut sama semayang hajat berjemaah di surau. Setelah diajak guru agama berkenaan. Ya Allah, suara saya sangkut sekejap. Baik, saya minta maaf. Saya ulang balik ya. Minta maaf sangat-sangat. Setidak-tidaknya Usop Kubin ikut sama solat hajat berjemaah di surau Malim Kecil setelah diajak guru agama berkenaan. Tak ada lagi ikhtiar mereka yang lemah. Tak ada lagi ikhtiar mereka yang lemah kecuali memohon pertolongan Allah. Setelah puas berusaha mencarinya ke mana-mana pun, ke mana pula lah Selepah mahu melarikan diri sekiranya dia tak pernah pun membuat hubungan dengan mana-mana lelaki pun. Selepas zuhur, dia akan belajar mengaji di rumah Malim Kecil hingga sampai masuk waktu asar. Selepas solat asar berjemaah, Selepah akan terus balik ke rumah. Kawannya sama mengaji Melirah, iaitu Melirah juga tahu memang Selepah tidak pernah mengadakan hubungan dengan lelaki. Semua kawan-kawannya tahu Selepah tidak membantah apabila ayahnya menerima pinangan Mak Toha. Selepas dengar juga mengenai tunangnya Mak Toha itu biadab kalau berhadapan dengan orang tua-tua. Tangannya mudah saja menampar kalau cuba membantah cakapnya. Seisi kampung di seberang memang tak berani nak angkat muka kalau Mak Toha membentak marah. Siapa yang berani menentang Mak Toha, iaitu guru silat yang tangkas memencak. Perahlah kau zaman sekarang ni dia buat macam ni, teruk dia kena tu. Kan? Memang Selepah tidak membantah apa-apa selagi ayahnya sudah bersetuju menerima Mak Toha. Siapa pun menjadi suaminya, Selepah tahu dia akan keceruk dapur juga. Apa sangat mahu memilih kalau setakat gadis kampung sepertinya. Sekiranya Usop Kubin yang diterima pinangan, faham. Dia tak ada koma, tak ada titik, susah sikit lah dia nak punya intonasi. Saya betulkan. Sekiranya Usop Kubin yang diterima pinangan oleh ayahnya, Selepah juga tidak akan membantah. Sebab itu Pak Sudi juga tak percaya Selepah melarikan diri semata-mata tidak mahu berkahwin dengan Mak Toha. Bagaimana kalau Selepah dilarikan bunian? Pak Sudi masih lagi tak dapat menyembunyikan kesedihan setelah berbulan-bulan Selepah hilang dari rumah. Kita buat takat yang kita mampu aja, ujar Malim Kecil tidak dapat mengagak ke mana Selepah membawa diri. Setelah buat semayang hajat berjemaah seisi kampung pun, mereka masih juga tak dapat berita apa. Apalagi Alang Tobek yang mahir menyeru sesiapa saja yang lari meninggalkan rumah balik tidak bertangguh itu. Tak dapat juga bantu Pak Sudi. Manusia ni serba lemah. Janganlah harapkan sangat pada manusia. Perlahan saja Alang Tobek ingatkan Pak Sudi kerana terlalu berharap dengan kemahirannya. Kat sini dia tulis keinahiran. Jenuh nak betulkan. Dalam keadaan rusuh, Pak Sudi terus juga amalkan solat sunat tahajud setiap malam. Biar anaknya Selepah balik juga ke rumah. Hingga 44 malam dia bangun tengah malam dirikan solat sunat tahajud setelah mematuhi pesan Malim Kecil. Dia sekadar bermimpi anaknya Selepah melambai-lambai tangan dari jauh. Kemudian Selepah hilang dalam pasaran. Bukan pasar, pusaran kot. Kemudian Selepah ini hilang dalam pusaran kabus apabila diusung orang macam terbujur di atas usungan mayat. Setelah diberitahu kepada Malim Kecil, lantas saja dia mengesyaki yang Selepah sudah meninggal dunia. Mereka mengagak tentu Selepah turun ke sungai sewaktu membasuh pakaian hingga dihanyutkan arus. Tetapi Melirah tahu kawannya itu tidak akan ke sungai membasuh kain kalau tidak mengajaknya ikut sama. Perkara yang kita tak tahu adalah urusan Allah, ujar Malim Kecil supaya mereka tidak berbantah-bantah lagi dengan kehilangan Selepah.
Tentu mereka tak perlu bersusah payah lagi mahu mencarinya setelah selepah tidak juga terjonggol balik ke rumah. Sudah puas mereka mencari ke kampung-kampung lain, namun siapa pun tak menemuinya. Semenjak itulah seisi kampung percaya yang selepah hilang dilarikan oleh bunian. Tak lama selepas kehilangan selepah itu, Mak Akir pula meracau-racau tak menentu. Dia berlari keliling kampung dengan menjerit-jerit meminta tolong. Dia menuduh selepah memintanya mengusung dia untuk bawa dia ke kubur. Tapi siapa pun yang mau percaya dengan racau orang tak siuman seperti Mak Akir. Mereka tidak mengagak, tentu juga gila bayang kepada selepah hingga menjadi tidak siuman selepas gadis berkenaan hilang dari rumah. Apa lagi, keluarganya menuduh Mak Akir dirasuk bunian apabila seringkali meranduk belukar terberau di tepi paya. Belukar terberau di tepi paya tu dekat tapak rumah Dolah Jekeng sekarang, ujar Wak Jumin seolah-olah ingatkan semula kejadian yang dilihatnya bersama arwah lebay Jaamat. Gamaknya, belukar itulah tempat Mak Akir selalu meranduk. Lantas Talib Sepet menjelah dengan mengerling ke arah saya yang terangguk-angguk mendengar cerita Wak Jumin. Wak Jumin seolah-olah melihat orang yang membawa usungan mayat itu seolah-olah Mak Akir. Kemana sahaja dia bersembunyi di dalam kampung jelmaan selepah mengikurinya. Kesal benar selepah setelah Mak Akir memperkosanya di belukar terberau itu. Lantas saja dia hentak kepala dengan hulu parang. Menggelepar. Oh, kantoi bunyi Shopee. Menggelepar selepah hingga terkejang tidak bernyawa. Disebabkan ketakutan di tepi paya itulah dia, ya Allah, kita ujung-ujung ni. Disebabkan ketakutan di tepi paya itu sahaja Mak Akir tanamkan mayat selepah. Okey, faham. Sebab takut sangat dekat tepi paya tu jugalah Mak Akir tu tanam. Hinggalah Mak Akir meracau-racau akibat dikejar bayangan selepah yang meminta supaya mayatnya diusung dibawa ke kubur. Seisi kampung tidak dapat mengagak apa sebenarnya yang berlaku ke atas diri Mak Akir.